Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Metajam, seberang Perai. Dan kini saya tinggal di Kluang Johor. Selamat menyertai program saya yang sekarang sedang saya memperluas ke bahagian-bahagian bahasa Inggeris yang berlainan, di mana saya tidak lagi tumpukan kepada grammar sahaja, tetapi saya memperluas kepada bahagian-bahagian yang lain. Contohnya sesi ini, struktur semula ayat. Maksudnya ayat itu ditulis dengan menggunakan perkataan yang lain, tetapi maksudnya kekal sama. Ini adalah satu cara untuk kita meningkatkan tahap bahasa Inggeris kita. Dan lagi satu perkara ialah, jikalau kita dapat membuat perkara seperti ini, kita struktur semula ayat, maka kita dapat menggunakan idea-idea daripada orang, tetapi kita tidak saling bulat-bulat apa yang dia tulis. Kita struktur semula, sebab adalah salah jikalau kita cut and paste atau copy and paste, sebab itu adalah copyright orang lain. Jadi melalui pembelajaran struktur semula, maka kita boleh membaca dan membaca bahan-bahan orang lain dan gunakan cara yang lain untuk kita katakan struktur semula ayat-ayat orang lain dan tambah dengan idea-idea kita sendiri. Jadi kita tidak boleh cut and paste, copy and paste, itu tidak boleh. Sebab itu akan melanggar undang-undang. Sebab itu sangat penting kita belajar bagaimana kita struktur semula ayat. Jadi apa yang kita tulis itu tidak sama dengan original. Sebab itu idea orang lain. Tapi mungkin kita rasa idea itu kita setuju. Kita rasa idenya sangat baik. Jadi kita struktur semula dan kita tambah idea-idea kita sendiri. Jadi kita tidak boleh meniru atau ambil bulat-bulat titik peluh orang lain. Kita tak boleh buat begitu. Okey? Baik. Sebelum saya bermula, saya akan berkongsi dengan kalian tentang perkembangan terbaru. Yang pertama, kita tahu buku saya level 2, English Grammar level 2 sudah habis. Saya sudah siap buku itu dan memang sekarang sedang meneliti, checking muka surat 1 hingga ke terakhir. Ada apa-apa yang tertinggal perkataan contohnya, atau ada typo error, spelling atau apa-apa, ada kesalahan. Sebab kadang-kadang kita tidak tahu, kita tidak teliti. Mungkin jari kita tertekan huruf yang lain. Jadi saya mesti cek semula. Sekarang dalam proses checking dan bekalkan jawapan di belakang sudah lebih daripada separuh siap. So tunggulah, tunggu saya siapkan checking dan siapkan jawapan, maka buku itu terus dihantar ke kilang penerbit buku. Sebab desain untuk kulit buku pun sudah siap, lama sudah siap oleh designer. So yang ini buku 1, yang pertama buku ini. Dan buku ini kita boleh lihat di belakang sini warna biru langit, sangat cantik. Nah, ini level 1. Level 2 saya beritahu designer supaya tidak tukar desain sebab sama siri. Kecuali saya keluarkan siri yang lain, maka saya mau desain yang lain. Jikalau tidak, saya kekalkan siri. Kalau siri yang sama, saya kekalkan sahaja desainnya, hanya latar belakang bertukar warna. Jadi yang latar belakang level 2 itu purple, warna ungu. Dan ungu itu sungguh cantik, seperti warnanya seakan-akan warna telefon saya, Oppo. Saya gunakan Oppo. Jadi
Oppo yang warna purple lah, F11 itu sungguh cantik, saya sangat suka. So itu level 2 dalam dui bahasa. Maksudnya penerangan dan nota-nota saya menggunakan dua bahasa. Bahasa Melayu dan bahasa Inggris supaya senang untuk memahami juga. Dan ini level 1 masih ada stok. Jikalau kamu ingin mempunyai satu set siri yang sama, level 1 sampai level 7, maka kamu bolehlah menempah ataupun memesan buku ini dan saya akan kirim kepada kamu. Jadi sekarang masih ada stok lah kalau mau. Okey, baik. Seperti ditulis di sini, okey, online, kursus online saya yang terbaru. Ini semua akan bermula pada bulan Disember dan ada 6 kursus yang akan saya buka. Okey. Yang pertama itu struktur semula ayat ini. Hari ini sesi ini saya buat. Kamu tengoklah sama ada kamu suka belajar ini ke tidak. Video yang seterusnya saya akan buat ini, panjangkan ayat. Jadi kamu boleh tengok kalau bagus. Ini 2 in 1. Saya mengajar 2 dalam kelas. Setiap hari Rabu pukul 8 malam hingga 9.15 malam. Mula pada 12 atau bulan Disember, 8 hari bulan Disember. Kursus 4 bulan. Sebenarnya sebelum ini kursus saya semua 3 bulan. Tetapi saya mendapati 3 bulan itu orang cakap ngam-ngam sahaja. Maksudnya cukup sahaja. Ada perkembangan, saya memang ada melihat kemajuan pelajar-pelajar saya, tetapi saya rasa baru saja sudah meningkat. Oh, habis kursus. Jadi sekarang saya tambah 1 bulan. Saya mau tengok. Kalau 4 bulan itu okey. Kalau tak okey saya tambah. Sebab masa penting. Berapa masa kita letakkan dalam sesuatu projek yang kita adakan itu sangat penting. Bayangkan kita buat sesuatu, kita gunakan 3 jam dan kita gunakan 10 jam. So seseorang itu menggunakan 3 jam, lagi seseorang itu menggunakan 6 jam. Pasti efeknya berlainan. 2 kali ganda kita boleh lihat. Jadi sama juga dengan pembelajaran. Saya rasa semakin banyak masa kita menyimpan dalam sesuatu projek yang kita buat, semakin cepat dan semakin efektif kita boleh lihat perkembangan kita, kemajuan kita. Dan grammar and vocabulary, kosakata, hari Rabu 9.15 hingga 10.30 malam setiap hari Rabu. Kelas yang ketiga, kenal pasti kesalahan dari segi struktur, grammar, vocabulary dan jalan bahasa setiap hari Isnin pukul 8 hingga 9.15 malam. Ini bermula 6 hari bulan Disember. Maksudnya saya beri ayat atau petikan, kamu kenal pasti kesalahan dalam ayat atau petikan. Dan kita sama-sama bincang dalam kelas mengapa ianya salah dan apakah jawaban yang tepat, dan mengapa kita harus bertukar kepada jawaban ini dan bukan kekalkan yang salah itu. Mengapa dia salah? Kursus yang keempat, pemahaman vocabulary, kosakata dan grammar. Isnin 9.15 hingga 10.30, 10.30 malam. Mula 6 hari bulan Disember. Ini kelas hari Isnin juga. Kelas kelima, public speaking, termasuk presentation, maksudnya seorang diri persembahkan. Okey, menyampaikan topik-topik tertentu atau topik-topik yang sendiri suka. Conversation. Pada waktu yang sama kita akan adakan perbualan dalam kelas. Jadi setiap orang mempunyai peluang untuk bertutur dan berbual-bual dalam kelas.
Selasa 9.30 hingga 10.30 malam, mula pada 7 hari bulan Disember. Dan kelas ini sama juga 4 bulan. Bina ayat, struktur ayat, dan translation. Translation itu amat menarik hati bagi saya. Maksudnya saya memberi atau saya menulis dalam bahasa Melayu dan kita cuba terjemah dalam bahasa English. Saya biasanya kita fikir dalam bahasa Melayu, English macam mana cakap? Begitulah. Okey. Dan ini kami 9.30 hingga 10.30 mula pada 9 hari bulan Disember. Okey, kursus 4 bulan. Jadi ada juga orang yang bertanya saya tentang kursus dari luar negeri. Saya sudah tetapkan. Saya akan pilih the United Kingdom. Saya akan pilih England, Cambridge untuk mengendalikan kursus-kursus dari luar negeri. Tetapi kita mesti sedia, kalian mesti sedia untuk membayar. Sebab yurannya dikira pound. Jadi bagi mereka 1 pound, kita sini lebih kurang 6 ringgit lebih. Jadi katakan mereka tetapkan 150 pound termasuk sijil. Contoh, kita sini harus membayar dekat 1.000 ringgit untuk 1 kursus. Itu untuk mereka. Kemudian kamu mesti bayar yuran lagi untuk kursus. Jadi 1 kursus beberapa ribu, sekurang-kurangnya 1.500. Ada juga pelajar yang tanya saya tentang IELTS. IELTS ialah International English Language Testing System. Ini untuk sesiapa yang ingin berhijrah ke negara-negara Commonwealth ataupun ingin mengambil peperiksaan IELTS untuk melanjutkan pelajaran atau mencari kerja di negara-negara Commonwealth seperti New Zealand, Australia, England, Canada. So mereka mesti menduduki IELTS. Yuran untuk IELTS RM895. 895 kalau akademik. Kalau untuk bekerja, berhijrah RM795. Itu untuk peperiksaan. Untuk yuran yang kamu mesti bayar untuk belajar itu sekurang-kurangnya RM1.500. Jadi untuk kursus-kursus yang ada sijil dari luar negeri, luar negara, sekurang-kurangnya sediakanlah 2.000 hingga 2.500. Yang diploma itu mungkin akan meningkat ke 5 atau 6.000 ringgit. Baru dapat kita memberi kursus sedemikian. Bagi saya, kecuali kamu perlukan sijil itu untuk bekerja, memohon pekerjaan atau untuk dipromosikan kepada untuk kenaikan pangkat, perlukan, ambillah. Jikalau tidak, mula dengan kursus sekarang ini dulu. Apabila sudah okey, kamu boleh tanya saya apakah sijil yang kamu boleh ambil dan saya memohon bagi pihak kamu, beritahu kamu berapa duit dan sebagainya. Masa itu senang sebab kamu sudah mempunyai tahap. Jadi pergilah menduduki peperiksaan, itu lain. Tidak begitu mahal lah. Kalau tidak, khusus ambil 1 kursus mahal, beribu-ribu ringgit lah. Kalau kamu sedia membayar, saya pun okey juga lah. Dan itu saja. Sampai sini saja. Jikalau kan ada juga SPM, STPM, IGCSE ataupun IELTS. Kami ada kelas individu, pasangan atau kumpulan. Pasangan mungkin ibu dengan anak, suami dengan isteri, atau dua rakan. Okey, 2 orang rakan. Kami ada ini semua. Tapi ini semua kumpulan, sila WhatsApp kepada saya 01978782999. WhatsApp sahaja. Saya ada pembantu. Kadang-kadang dia yang membaca semua dan dia akan bagi tahu saya perkara-perkara yang penting, saya beri dia jawapan. Kalau saya ada masa, kalau kamu terima WhatsApp pada tengah malam atau awal pagi, pasti saya. Kalau di siang hari, pembantu saya. Okey?
Baik, di sini saya akan buat doa dengan kamu hari ini. Bagaimana kita struktur semula? Maksudnya kita tulis ayat semula dengan menggunakan perkataan yang lain, tetapi penyampaiannya sama, artinya sama. Kita tidak mengubah artinya. Okay? We had to postpone the meeting because many members could not attend. Postpone kita tahulah menangguh. So kami terpaksa menangguh mesyuarat kerana ramai ahli tidak dapat menghadiri. Jadi saya mahu kamu gunakan perkataan ini, put. Okay? Bagaimana saya postpone? Postpone sebenarnya ialah put off, OFF. Jadi ayat saya struktur semula. Jadi saya cakap begini, we had to. Jadi postpone tidak mau, kita buang. Kita tukar ke because many members could not attend. Jadi dari postpone saya tukar ke put off. Ini dia. Artinya sama, tetapi penyampaiannya berlainan. Saya struktur semula ayat ini. Bagaimana dengan ini? I believe there is a way to solve this problem. Kemudian saya beri kamu solution. Kamu mesti gunakan dalam ayat yang kita struktur semula, kita mesti gunakan solution. Jadi apakah perkataan di sini yang kita boleh buang dan kita gantikan dengan solution? A way to solve. Way to solve ialah solution. Cara untuk menyelesaikan. Maksudnya penyelesaian. Jadi ayatnya bagaimana? Ayatnya I believe. There is a way, a solution to this problem. So saya tukar way to solve ke solution, tetapi saya mesti tambah tu, a solution to this problem. Jadi kita boleh lihat, yang pertama ini postpone ialah verb. Dari verb saya tukar ke put off, yaitu phrasal verb, frasa. Saya tukar begini. Yang kedua itu dua-dua pun noun. A way is a noun. Cara itu noun. Solution itu noun juga. Jadi dari noun ke noun. Okay? Boleh faham kan? So we had to postpone the meeting because many members could not attend. Tukar. We had to put off the meeting because many members could not attend. So put off ialah postpone. And the second one, I believe there is a way to solve this problem. Sama dengan I believe there is a solution to this problem. Sama arti. Boleh faham? So ini dipanggil apa? Struktur semula ayat. Dalam video yang akan datang, saya akan buat panjangkan ayat untuk tingkatkan tahap. Dua-dua ini tingkatkan tahap kita. Supaya kita tidak salin bulat-bulat apa yang orang lain tulis. Memang itu melanggar undang-undang copyright.
Dan number 2, pemikiran kita terbuntut. Kita tidak tahu bagaimana menggunakan cara yang lain untuk menyebut perkara yang sama. Sebenarnya tidak salah kita gunakan idea orang lain. Sebab kalau dari idea sendiri kadang-kadang tidak cukup, terhad. Kita boleh gunakan idea orang lain, tetapi kita tidak boleh cut and paste, copy and paste. Okay, so kita struktur semula ayatnya tanpa idea-idea sendiri. Jadi kesannya terbaik, mantap. Okay, baiklah, setakat ini sahaja. Saya berharap kamu beri saya like, share dan subscribe. Dan harap kamu faham dan lebih menarik hati, lebih berminat dalam mempelajari bahasa Inggeris, bahasa internasional. Dan sehingga kita berjumpa di video-video yang akan datang. Selamat tinggal dan kita berjumpa lagi.